السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandukan kitab terjemahan Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Al-Fudali rahimahullahu taala. Dan insya-Allah kita mulakan dulu dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. Muka surat 69. Ini masih dalam pembahasan sifat wahdaniyah, sambungan daripada pembahasan sifat wahdaniyah. Wa amma ma yaqa'u min mauti syakhsin aw idha'ihi 'inda i'tiradihi masalan ala waliyyin min al-awliya fa huwa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu 'inda ghadabil wali ala hadzal mu'tarid. Adapun sesuatu yang terjadi berupa matinya seseorang atau kesakitannya ketika dia menentang seorang wali dari para wali Allah umpamanya, maka dia adalah dengan ciptaan Allah yang menciptakannya ketika marahnya sang wali atas orang yang menentang ini. Ini dia bagi contoh ya. Dia bagi contoh. Dia sebelum ni dibahaskan tentang wahdaniyatul fil af'al, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan Allah. Jadi Allah itu Maha Esa, tunggal, satu, dan keesaannya itu pada zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Jadi perbahasan tentang Esa pada zat dan sifat-sifat sudah kita bahas. Ini ada sedikit sambungan daripada pembahasan Esa dari segi perbuatan. Apa maksud Allah Ta'ala itu Maha Esa dari segi perbuatan? Maksudnya tidak ada yang menciptakan perbuatan kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan perbuatan kecuali Allah. Cuma perbuatan itu terjadi pada manusia dan pada makhluk lain lah. Jadi ini dia bagi contoh. Apabila satu orang tu dia menentang para wali, tiba-tiba mati. Dia menentang para wali, tiba-tiba dia sakit. Jadi adakah wali itu yang menyebabkan dia mati atau wali menyebabkan dia sakit? Tak. Kebetulan saja. Kebetulan maksudnya Allah ciptakan lah. Allah ciptakan. Orang tu kena COVID, mati. So bukan COVID yang mematikan, Allah yang matikan. Jadi kebetulan, bukan kebetulan lah, asbab. So yang menciptakan semuanya Allah.
Yang menciptakan semuanya Allah. Jadi yang zahirnya yang kita nampak tu asbab, semuanya asbab. Tapi sebenarnya yang menciptakan adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa. Tidak ada keupayaan, tidak ada kemampuan melainkan dengan izin Allah, kudrah Allah. Itu maksud wahdaniyah fil af'al, menafikan selain daripada Allah tidak menciptakan perbuatan, walaupun terjadinya perbuatan pada dia yang dipanggil kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Contoh yang macam itulah, kereta kontrol tu kan yang saya bagi contoh. Orang main kereta kontrol remote wireless, nak main? Suka? Jadi dia pegang remote, dia tekan forward. Bila dia tekan forward, kereta tu gerak ke depan. Dia tekan right, kereta tu kena kanan. Tekan left, kereta tu kena kiri. Tekan Ghosten, tak tahu lah apa kat belakang. Reverse, kereta tu jalan belakang. So sekarang ni yang menciptakan perbuatan siapa? Kereta tu ke orang yang pegang remote? Orang yang pegang remote. Tapi perbuatan tu jadi pada siapa? Jadi pada kereta. Bukan kalau dia orang tu tekan forward, dia ke depan ke kereta yang ke depan. Contoh je, bukan Allah pegang remote Allah tak pegang remote. Maksudnya nak bagi tahu pencipta perbuatan dengan terjadinya perbuatan. Yang menciptakan perbuatan Allah, terjadinya perbuatan pada kita. Tetapi kita bukan kereta kontrol lah, jangan. Memang kereta kontrol tu tak bernyawa, dia macam-macam lagi. Kita bagi contoh bukan nak samakan 100% contoh tu. Cuma nak dari satu sudut saja, dari satu sudut saja. Cuma manusia ni dia ada keinginan dan dia ada tenaga, kita panggil. Ataupun dalam istilah dia panggil qudrah hadisah. Qudrah hadisah. Kudrah, kekuasaan yang baharu atau keupayaan yang baru lah. Jadi manusia itu diberi pilihan iradah, diberi oleh Allah Ta'ala pilihan, dia boleh memilih, dan Allah beri dia kudrah, kekuatan, tenaga, dia boleh menggunakannya. Tetapi kudrah manusia dan iradah manusia tidak memberi kesan sama sekali. Yang menciptakannya Allah Ta'ala, cuma kudrah manusia dan iradah manusia beriringan dengan kudrah Allah Ta'ala. Ketika Allah cipta, masa tu kudrah manusia sekalilah jalan. Boleh je Allah Ta'ala boleh juga menciptakan pergerakan pada mayat misalnya. Boleh juga. Cerita Cina kan, dah mati boleh gerak. Siapa gerakkan? Tu dia berlakon je tu, tipu. Director suruh gerak, dia gerak betul. Tengok cerita Cina lompat macam ni. Dah mati kan? Boleh gerak. Betul? Jadi sekiranya Allah Ta'ala nak menggerakkan mayat pun boleh misalnya. Tapi itu bukan sunnatullah lah. Bukan sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah buat di dunia ni manusia mati tak bergerak, itu je. Tapi ketetapannya yang Allah buat, dia kena hidup, ada roh dan sebagainya lah. Yang menciptakan perbuatan Allah, terjadinya perbuatan kita. Tapi kita bukan semata-mata kudrah Allah nanti jadi Jabariyah pula. Jabariyah kan, bila benda-benda maksiat pun dia kata Allah yang buat. Berzina, takdir Allah yang cipta. Tak sembahyang, takdir Allah yang cipta. Itu Jabariyah. Yalah tak apa, besok yang kena bakar je kau ke Allah. Itu je. Wala tufassaru al-wahdatu fil af'al biqaulika laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi li'annahu yaqtadi annahu li ghairillahi fi'lun lakinnahu laisa ka fi'lillah wa huwa batilun bal huwa Allah Ta'ala al-khaliq lil af'al kulliha.
Dan tidak ditafsirkan keesaan pada af'al itu dengan perkataan anda tidak ada bagi selain Allah itu perbuatan yang seperti perbuatannya. Kerana perkataan anda itu menuntut bahawa bagi selain Allah ada perbuatan akan tetapi tidak seperti perbuatan Allah. Dan dia, yakni perkataan anda itu adalah batil. Melainkan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perbuatan-perbuatan itu seluruhnya. Sebab pada sifat, pada wahdaniyah, pada sifat itu kita kata manusia melihat, Allah melihat, kan? Tapi hakikat melihat Allah tidak sama dengan hakikat melihat manusia. So Allah Ta'ala punya hakikat melihat itu dia esa, maksudnya tak sama dengan melihat manusia. Manusia melihat dengan alat, kan? Dengan mata. Lepas tu ada syarat-syarat dia, ada cahaya pada mata di luar, ada muqabalah bertentangan, ada jarak, ada mengambil ruang yang dilihat dan sebagainya. Jauh tak nampak, kan? Bila ada penghalang kita tak nampak, gelap kita tak nampak, rabun lagi tak nampak. Jadi itu melihat manusia punya hakikat tak sama dengan hakikat melihat Allah. Tapi pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan bukan macam tu. Maknanya manusia ada perbuatan, Allah pun ada perbuatan. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan mana tak. Dia lain. Makna dia Allah sahaja yang berbuat. Manusia langsung tak ada perbuatan. Yang terjadi pada kita, perbuatan kita itu sebenarnya bukan perbuatan. Maksudnya dipanggil kasab. Maksud perbuatan itu menciptakan perbuatan. Menciptakan perbuatan. Jadi yang menciptakan perbuatan Allah saja. Manusia tak cipta perbuatan di sini. Manusia hanya mengkasapkan perbuatan itu. Boleh? Manusia tidak menciptakan perbuatannya, tetapi manusia mengkasapkan. Mengkasapkan itu macam mana istilah dia, mengkasap? Terjadinya perbuatan itu pada dia. Betul lah, kata laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Baginya kebaikan apa yang dikerjakan dan baginya keburukan apa yang dikerjakan buruk. Itu tak sama dengan manusia pun. Jangan mana dia kata di sini, jangan kamu kata Allah ada perbuatan, Allah menciptakan perbuatan, manusia pun menciptakan perbuatan. Tapi perbuatan Allah tak sama dengan sebab apa Allah cipta perbuatan. Perbuatan tu jadi pada manusia. Semana boleh ada dua pencipta perbuatan. Sebab perbuatan tu tak jadi pada Allah. Tapi kalau sifat lain, sifat memang ada pada Allah, sifat pun ada pada manusia. So sifat Allah tak sama dengan sifat manusia. So sifat melihat Allah, sifat mendengar Allah tu unik lah. Benda yang unik satu lah. Betul lah. Unik tu maknanya satu lah. One and only. Tapi kalau perbuatan, kalau Allah buat perbuatan, manusia buat perbuatan, so tak adalah makna Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Dalil kan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Tapi jangan disangka kita ni majbur, kita dipaksa oleh perbuatan Allah, kita dianggap sebagai boneka saja. Kita tak buat apa-apa pun, Allah yang cipta. Apa jadi pun semuanya salah Allah. Allah yang buat. Macam itulah yang saya cerita tu, Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, ada orang ditangkap kerana mencuri. Lepas tu setelah diadili di mahkamah, ternyata bilangan dia tu memang banyak, melebihi 1/4 dinar, lalu dihukumkan kena potong tangan. Sebelum tu Sayyidina Umar tanya, kenapa kau mencuri? Dia kata, takdir Allah saya mencuri. Buat macam mana? Dia jawab apa? Kenapa kau tak hafal Quran semalam? Takdir Allah saya tak hafal. Macam mana Ustaz? Ustaz kata, takdir Allah kukutan kau. Macam mana? Sayyidina Umar kata, okeylah, kalau takdir Allah kau mencuri, tak apalah, takdir Allah aku potong tangan kau. Macam mana? Faham? Jadi kita tak boleh salahkan takdir. Bila contohnya di Jabariyah macam itulah, Jabariyah. Satu fahaman namanya Jabariyah, dia akan kata semua Allah. So, besok di akhirat tak akan berlaku lah benda macam ni. Sekiranya berlaku pun, kata Allah tanya, kenapa engkau tak semayang? Ya Allah, takdir. Engkau telah mentakdirkan aku tak semayang. Macam mana aku nak semayang? Oh, kalau macam tu aku takdirkan kau masuk neraka. Betul? So,
kita itu ada pilihan, itu je. Kita ada pilihan. Dan mustahil manusia dia boleh menafikan dia ada pilihan. Mustahil manusia boleh menafi dia tak ada pilihan. Kita ada pilihan. Maksudnya dalam bab syariat lah. Dia adalah bab satu dipanggil af'alul ittirari, perbuatan yang kita tak boleh, kita di luar pilihan kita lah. Contohnya mati. Tak ada siapa pun boleh menghalang kematian. Terbang. Ada yang boleh terbang. Superman, Iron Man, apa lagi? Tak ada manusia yang boleh terbang. Dia nak pilih terbang pun tak boleh. Paling pun naik kapal terbang. Itu je. Atau pakai glider. Itu ittirari. Itu memang sepakatlah, tak ada khilaf. Semua percaya Islam lah. Dalam Islam, semua percaya Allah yang ciptakan perbuatan ittirari. Perbuatan ikhtiari, pilihan kita. Ada dua. Satu yang dunia, satu yang agama. Maksudnya syariat. Okey, yang dunia pun kadang-kadang pilihan Allah tu bersesuaian dengan pilihan kita dan kadang-kadang tak bersesuaian juga. Contohnya makan kan. Ada orang dia pilih masuk restoran tengah hari nak makan ayam ke ikan ke, dia yang pilih ke atau dipaksa oleh takdir? Dia yang pilih. Tapi terkadang dia dipaksa oleh takdir kan. Niat nak makan ayam, tiba-tiba tengok ayam semua habis, tinggal ikan je. Ikan lah, macam mana. Kadang-kadang. Sebab benda dunia ni, kalau ikut pilihan kita, Allah ikut pilihan kita semua, semua nak kaya. Semua nak sihat. Semua nak apa lagi. Semua nak jadi Perdana Menteri lah. Tak boleh. Kadang-kadang Allah ikut keinginan kita, kadang-kadang tak ikut. Tapi kalau syariat, selalunya memang Allah akan ikut kita. Bukan maksud Allah ikut kita, kita nak Allah bagi. Maksudnya sejak azali Allah sudah tahu yang kita akan memilih begini. Zaid misalnya, jika berhadapan dengan ni, dia pergi semayang ke tak? Bila azan maghrib, sekian tarikh, sekian hari, sekian hari bulan, bila dengar azan, dia pergi semayang ke tak? So Allah dah tahu dah Zaid akan pergi ke tak pergi. Bila Zaid, Allah dah tahu. Jadi bila Zaid memang nak pergi, Allah takdirkan dia pergi. Bila Zaid tak nak pergi, Allah takdirkan dia tak nak pergi. Ilmu Allah mendahului. Macam saya bagi contoh sebelum ni kan. Budak kecil, anak kita umur 7 tahun. Kita bagi dia RM10, dia beli aiskrim ke dia beli kitab baca? Anak kita umur 7 tahun, kita bagi dia RM10, dia beli aiskrim ke dia beli kitab baca? Dia beli apa? Aiskrim. Kau ada anak? Orang tak ada anak pun boleh jawab. Kerana dia belum lagi ada anak, tapi dia boleh jawab, kata, budak, anak aku akan beli aiskrim. Mana anak tak wujud kan? Allah Ta'ala, takkan kita pun boleh tahu, takkan Allah Ta'ala tak tahu. Dia Tuhan, Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Jadi belum manusia tu dicipta pun Allah dah tahu. Zaid kalau aku ciptakan, kalau hari ni dia akan buat ni, dia akan pilih ni, dia akan tu, dia akan tu. So Allah takdirkan ikut pilihan syariat. Kalau tak ada makna kita disuruh bersyariat. Kalau tak ada pilihan. Cuma Allah sudah mengetahui apa yang akan kita pilih. So Allah, takdir tu bukan ikut semata-mata apa yang Allah, contohnya orang tu dia nak semayang tapi Allah takdirkan dia tak semayang. Macam tu payahlah kan. Zalim lah kalau macam tu. Orang tu dia nak semayang tapi Allah takdirkan dia tak semayang. Allah akan ikut pilihan orang tu. Tapi sejak azali. Allah sudah tahu sejak azali orang tu apa dia nak buat. Faham? So kita tak dipaksa oleh takdir. Kita yang pilih sendiri. Ada cuma terkadang lah. Terkadang pun Allah Ta'ala tak ikut juga walaupun benda tu syarak. Contohnya kita nak pergi umrah. Tiba-tiba Saudi kata tutup. Kita fokus kepada konsert Salman Khan. Betul? Tak boleh pergi umrah. Tak boleh? Tutup. Confirm? Kata sebulan bagi tempoh. Kan? Itu kan dia dah. Ada seorang kawan saya ustaz dah daftar bayar satu kepala 8,000. 5 orang bagi 40,000. Dah. Sian. Tak tahulah dapat balik ke tak. Itu dah niat tu. Maknanya dia dah kehendak tapi Allah tak bagi kan.
Tapi itu benda sunat. Maknanya kalau dia tak buat, tak pergi pun tak berdosa kan. Tapi kalau benda wajib, benda haram, memang ikut Allah, ikut pilihan kita. Takkan kita nak semayang Allah tak bagi. Lepas tu tanya, kenapa kau tak semayang? Ya Allah, aku nak semayang tapi tak boleh. Aku tak tahu kenapa. Takdir kan. Kan? Dan Allah pun tahulah kalau dia sendiri yang mentakdirkan orang tu tak semayang kan. Mestilah dia tahu. Tapi itulah memang kehendak orang tu yang tak nak semayang. Sebab di akhirat nanti mulut akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut akan dikunci, hari yang mana mulut akan dikunci dan tangan akan bercakap, kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Kaki akan menjadi saksi. Mulut memang bagi alasan panjang kan. Besok ke akhirat anggota yang akan bercakap. Hati yang boleh banyak bercakap, ya Allah memang aku yang tak nak pergi semayang. Kaki kata, macam mana aku nak pergi semayang ya Allah, hati tak nak, hati tak bagi arahan pun, hati suruh pergi kedai. Kan? Kalau hati bagi arahan supaya saya berjalan ke masjid, saya berjalan ke masjid. Tapi hati bagi arahan pergi ke kedai mamak. So, saya ikut je hati. Sebab hati kan bos. Jadi tak mungkin. Ya Allah, hati kata, ya Allah aku dah suruh dah kaki pergi masjid tapi aku tak tahulah. Macam ada satu kuasa gaib pula yang menghalang. Takdir kot. Tak bagi pergi sembahyang. Mustahil. Kalau macam tu ada unsur kezaliman lah. Maknanya Allah Ta'ala, kita dah pilih nak pergi sembahyang, tiba-tiba takdir menyebabkan kita tak sembahyang. Kecuali kalau macam kita tertidur, itu lain. Itu kan innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Taala maafkan umatku khata', tersalah, tak sengaja, atau terlupa, atau dipaksa. Ini kan tak ada dosa. Ramadan kan, hari pertama, tengah hari makan sepinggan. Ya Allah, mak puasa lah hari ni, batal ke tak? Tak batal. Sebab tak sengaja. Tapi kalau sengaja makan, memang batal dan berdosa, haram. Kalau sengaja makan. Fallazi waqa'a minka min harakati yadika 'inda darbi Zaidin mathalan bi khalqillahi ta'ala qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Maka sesuatu yang terjadi dari anda berupa gerakan tangan anda ketika memukul si Zaid. Zaid yang selalu kena pukul, kesian. Umpamanya adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan Allah lah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan apa-apa yang kamu perbuat, kamu kerjakan. Jadi kita ambil kita bagi Zaid sebiji. Itu mana kekuatan kita menggunakan tenaga kita tu, perbuatan tu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah tak suruhlah kita tumbuk Zaid, kita yang nak tumbuk dia. Bukan saya nak tumbuk dia, dia tumbuk saya dulu. Wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun yusamma kamman munfasilan fil af'al. Dan keadaan selain Allah Ta'ala itu ada yang memiliki perbuatan dinamakan sebagai kam munfasil pada af'al. Maksudnya kam ni bilangan. Kam bilangan. Jadi bila kita kata ada yang selain Allah yang menciptakan perbuatan, berarti kam munfasil, itu istilah dia dah. Ada bilangan yang terpisah. Kam tu bilangan, munfasil tu terpisah. Ini istilah. Jadi maknanya ada selain Allah. Kerana berbilang lah, Allah cipta, yang ni pun cipta, maka ada berbilang. Berbilang ni lawan dengan ahad ataupun wahid. Wahid satu, dia tak berbilang, satu. So kalau ada 2, 3, 4, 5, 6, maka dia berbilang. So tidak ada yang selain Allah yang menciptakan perbuatan. Maksudnya tidak ada kam munfasil fil af'al. Wahdaniyah yang wajib menafikan 5 kam, 5 bilangan.
5 perkara yang berbilang-bilang pun boleh. Istilah. Fal wahdaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala nafatil kumum al-khamsah al-mustahilata fal kamul muttasil fi zat tarkibuha min ajza'in wal kammu, dia silap tu, wal kammu bukan kummu, wal kamul munfasil fiha an yakuna laha zatun tushbihuha wal kamul muttasil fi sifat an yakuna lahu ta'ala qudratani mathalan wal kamul munfasil fiha an yakuna li ghairillahi ta'ala sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala wal kamul munfasil fil af'al an yakuna li ghairillahi ta'ala fi'lun. Maka wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala menghapuskan, menafikan maksudnya 5 perkara yang berbilang-bilang, yang mustahil. Maka kam muttasil, benda yang berbilang-bilang yang tercantum pada zat Allah, adalah bersusunnya zat Allah itu dari bahagian-bahagian yang pertama. Dan kam munfasil pada zat, iaitu menafikan bilangan yang terpisah dari zat, adalah bahawa ada bagi zat Allah itu satu zat yang menyerupainya. Yang ketiga, dan kam muttasil pada sifat, yakni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai 2 kudrah umpamanya. Dan yang keempat, kam munfasil pada sifat, yakni bahawa selain Allah itu mempunyai sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada beberapa sifat Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kam munfasil pada af'al, yakni bahawa selain Allah Ta'ala itu mempunyai perbuatan ataupun menciptakan perbuatan. Boleh? Di asal dia kita kata qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Setengah ulama kata wahid dan ahad sama makna dia. Cuma setengah ulama cuba bezakan, wahid maknanya satu, tidak ada pasangannya. Kalau ahad, maknanya bukan lain sikit. Ahad itu maksudnya dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Contohnya kan satu boleh pecah tak? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 sampai infinity. Betul? So masih boleh dipecahkan. So ahad langsung tak boleh pecah. Dia ahad maknanya dia bukan macam satu masih boleh dibelah. Apple sebiji boleh, walaupun apple tu satu, tapi kita boleh belah 2, belah 3, belah 4, sampai berapa banyak boleh belah. Cuba kat rumah sendiri, nanti beritahu apa. Tapi masih boleh belah. Tapi Allah Ta'ala dua-dua menafi. Jadi yang satu yang tidak boleh berpisah itu namanya muttasil. So Allah Ta'ala ni dia bukan bercantum-cantum. Zat dia bukan bercantum-cantum. Contohnya manusia. Manusia boleh pecah berapa? Manusia boleh pecah berapa? Kalau di blender jadi berapa? Manusia tu dipotong halus-halus, dicincang halus-halus, manusia tu boleh sampai berapa? Tak silap saya dengar dia kata sel saja 1.3 trillion. 1.3 trillion beta cell. Apa ke benda tu tak tahulah. Kalau air kan H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Tapi bukan air satu baldi itu H2O. Tak tahulah air satu baldi itu berapa juta H2O, tak tahulah. Kan? Maksud manusia, semua benda asalkan dia jisim, isi padu, dia boleh dipecah. Paling kecil apa? Kalau dalam ilmu fizik, dia panggil quarks. Sekarang ni quantum fizik, quarks. Juz'un la yatajazza. Satu partikel yang tidak boleh dipecahkan lagi. Kalau dipecahkan, dia akan jadi wave atau energi. Jadi semua benda selain Allah boleh dipecahkan, kecuali quarks tadi ya. Dia dah
Kalau dipecahkan juga dia tak jadi dah benda, dia jadi wave atau energi. Tapi Allah zat yang tidak boleh Allah bukan zat yang berjuzuk-juzuk yang boleh dipisah-pisahkan zat dia. Itu makna menafikan kam muttasil fi zat. Tapi yang kita faham sekarang ni menafikan adanya zat yang lain yang dianggap Tuhan. Itu semua faham. Siapa yang menganggap ada zat yang lain yang Tuhan, mana dia syirik. Itu yang semua orang faham. Tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya tidak ada satu being yang lain yang dikatakan sebagai Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Yang ni yang ramai yang tak tahu. Zat Allah Esa bermaksud dia bukan tercantum-cantum. Pure punya Esa. Sebab apa? Kalau manusia dia seorang, tapi kalau kita belah dua jadi dua kan. Kalau kita belah dua manusia jadilah dua. Apple kita belah dua jadi dua, belah tiga jadi tiga, belah empat jadi empat. Boleh dibelah walaupun dia satu. Allah tak boleh dipisah-pisahkan sebab Allah bukan cantuman daripada juzuk-juzuk bahagian-bahagian. Memang kita tak boleh nak comprehend macam mana ya? Udara pun masih boleh dipisahkan. Air pun masih walaupun dicincang takkan putus, tetapi boleh dipisahkan. Tuang dalam gelas dah banyak lah kan. Jadi Allah bukan zat yang boleh dipisah-pisah. Itu maksudnya menafikan kam muttasil fi zat. Kalau menafikan ada Tuhan selain Allah, itu maknanya kam munfasil fi zat. Okey, selesai dua. Kemudian sifat pula. Maksud menafikan kam muttasil fi sifat, maksudnya senang sikitlah. Allah ada satu kudrah, satu iradah, satu ilmu, satu. Semua sifat Allah banyak, tapi semuanya satu. Allah tak perlu kepada 2, 3, 4, 5 kudrah. Tak perlu kepada 2, 3, 4, 5 ilmu. Satu saja sifat kudrah, semua diciptakan dengan kudrah. Dibuat semua dengan kudrah. Allah ada satu saja sifat ilmu, dengan satu semua dia tahu segala-galanya. Itu menafikan kam muttasil pada sifat-sifat. Kemudian menafikan kam munfasil pada sifat, maknanya tidak ada ilmu yang sama dengan ilmu Allah. Manusia ada ilmu. Manusia hidup, manusia ada mendengar, melihat, tapi tak sama dengan kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah, sama Allah, bahasa Allah tak sama. Itu munfasil fi sifat, sumpat. Okay. Dan perbuatan, di sini kita hanya menafikan bilangan yang selain Allah. Munfasil. Selain Allah tidak ada yang menciptakan perbuatan. Allah yang menciptakan perbuatan. Dan kita tak nafikan kam muttasil pada perbuatan. Sebab apa? Perbuatan Allah banyak. Allah memang banyak menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menarik rezeki dan sebagainya. Banyak perbuatan Allah. Dan tak kisahlah kalau perbuatan Allah banyak. Sebab perbuatan itu amrun i'tibari. Dia bukan wujudi. Hakikatnya Allah sahaja yang berbuat satu. Allah sahaja yang berbuat satu, walaupun jenis-jenis perbuatan dia banyak. Itu tak kira. Sebab itu macam sifat tadilah, sifat Allah banyak, tapi setiap sifat satu. Jadi perbuatan Allah pun banyak, tapi yang berbuat hanya Allah yang satu. Selain Allah tak ada yang berbuat. Itu wahdaniyah menurut pandangan Asy'ariyah. Memang tak tahu mazhab lain faham ke tidak. Wa hadhil kumumul khamsah intafat bil wahdaniyah lahu subhanahu wa ta'ala, wa maknal kam al adad. Insyaallah al-adad. Al-adad. Ini ada kitab. Banyak apa? Salah cerita. Al-adad bukan al-adad. Adad tu bilangan. Dan kam-kam yang 5 ini, bilangan-bilangan yang 5 ini telah terhapus dengan wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan makna pada kam ialah bilangan. Bilangan tu al-adad bukan al-adad. Kitab saya lah dia tulis adad. Kitab tuan adad ke adad? Adad. Itu betul. Adad. Salah. Adad. Betulnya dal bukan ra. Dalil wajibnya wahdaniyah. Wa dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alam. Dan dalil atas wajibnya wahdaniyah bagi Allah Ta'ala adalah alam ini.
Boleh kita katakan semua sifat 20 ini dalil dia alam. Dalil dia alam. Cuma dilihat dari perspektif yang berbeza-beza. InsyaAllah wujud. Dalilnya apa? Wujudnya alam ini. Dari sudut mana? Dari sudut alam ini diciptakan. Pasti ada pencipta. So Allah, siapa yang menciptakan? Mestilah Tuhan. Siapa dia? Allah. Okay. Allah Esa. Apa dalilnya? Alam ini wujud. Dari sudut mana? Ada dari sudut lain pula. Dari sudut yang lain. Sebab tu Quran bagi tahu satu je. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda bagi Allah Taala. Jadi dalil dia tak banyak pun sebenarnya. Dalil dia satu, yang alam ni je. Alam inilah yang merupakan dalil wujudnya Allah, tapi dari sudut-sudut yang berbeza. Dari sudut contohnya wujudnya itu Allah mencipta. So Allah mencipta dengan sifat apa? Qudrah. Okey, dari segi kepelbagaiannya Allah kan, buah macam beberapa macam jenis, daun macam beberapa macam jenis, binatang macam jenis, semut beberapa macam jenis. Itu iradah. Itu wujudnya iradah. Kemudian sistematik Allah Ta'ala punya alam semesta ni kan, tak berlaku aksiden planet-planet kan. Kemudian dia punya apa, siang malam, itu dalilnya ada ilmu. Orang tak ada ilmu terabur. Jangan nak takbir alam ni, nak takbir syarikat pun terabur jadinya. Nak takbir diri sendiri pun kalau tak ada ilmu pun terabur kan. Ini nak mentakbir alam ni supaya seimbang. Tak ada ilmu. Jadi sebenarnya alam ni juga yang menunjukkan dalil semua sifat-sifat Allah dan yang lain-lain lah. Okey, ini dari sudut mana pula? Kalau wahdaniyah tu dari sudut mana menunjukkan Allah bersifat wahdaniyah? Alam, tapi dari sudut mana? Falau kana lahu syarikun fil uluhiyah la yakhlu al-amru imma an yattafiqa ala wujudil alam bi an yaqula ahduhuma ana ujiduhu wa yaqulu al-akhar ana ujiduhu. Maka li ta'awana alaihi wa imma an yakhtalifa fa yaqulu ahduhuma ana ujidu al-alama bi qudrati wa yaqulu al-akhar ana uridu adama wujudihi. Maka kalaulah Allah Ta'ala itu memiliki syarik, ini sekutu, Tuhan lain. Ini ada dua Tuhan lah misalnya. Di dalam sifat ketuhanan, nescaya tidaklah terlepas daripada dua perkara. Ada kalanya sepakat kedua-duanya, iaitu Allah Ta'ala dengan Tuhan lagi satu tu. Kalau ada, ni andaian saja. Atas wujudnya alam dengan bahawa berkata salah satu daripadanya, saya akan menjadikan alam ini, dan berkata yang satu lagi, saya akan menjadikannya bersamamu agar kita dapat saling membantu, kerjasama, cooperate. Dan ada kalanya berselisih, khilaf. Keduanya, lantas berkata salah satunya, saya akan menjadikan alam ini dengan kekuasaanku, dan berkata yang lainnya, saya akan menginginkan ketiadaan wujudnya. Fa in ittafaqa ala wujudil alam bi an awjadahu ma'an wa wujida bi fi'lihima lazima istima'ul mu'athiraini ala atharin wahid wa huwa muhal. Dan jika sepakat keduanya atas wujudnya alam dengan bahawa keduanya menjadikan alam ini secara bersama, dan didapatkan alam ini dengan sebab perbuatan keduanya, nescaya lazimlah berkumpulnya dua yang memberi bekas di atas satu bekas, dan ini adalah mustahil. Okey, ini kena faham satu perkara dulu. Dia nak beritahu bahawa apa dalil Tuhan tu tak boleh dua. Tuhan mesti satu. Okey, katakanlah kita andaikan Tuhan ada dua. So kita sepakatlah Tuhan yang menciptakan alam ini. Okey, dia ada beberapa wajah lah di sini, dia beritahu sebahagian. Okey. Tuhan ini dia yang menciptakan alam ini. So kalau ada dua Tuhan, macam mana? Adakah kedua-duanya menciptakan satu benda yang maknanya satu benda itu diciptakan oleh dua kudrah Tuhan? Boleh tak? Boleh ke tak? Okey, tak apa. Joint venture apa maksud dia?
Okey, contohnya dua orang buat separuh-separuh kan. Boleh tak? Bukan separuh-separuh. Satu, tapi sama-sama buat. Maksudnya hasil daripada kedua jadi satu. Boleh tak? Separuh-separuh maknanya masih lain. Separuh Tuhan ni buat, separuh Tuhan ni buat. Maknanya yang Tuhan A buat lain, Tuhan B buat lain, walaupun benda tu macam kereta kan. Buat kereta. Ada yang bahagian pasang tayar, ada yang bahagian pasang enjin, ada yang bahagian pasang body. Betul. Tapi masing-masing tak buat benda yang sama. Boleh tak satu benda dua kuasa buat? Mustahil. Itu dia kata. Dua muassir, satu asar. Dua yang memberi kesan, satu. Mustahil. Satu benda akan terhasil dengan suatu kesan. Dia tak ada dua. Kalau satu memberi dua tak apa. Dua menjadikan satu tak boleh. Dia mesti sama ada sebagai separuh-separuh, sebagai. Dia mesti macam tu. Maknanya dia tak akan boleh kata, contohnya kan kita kata, Imam Ghazali bagi contoh, langit Tuhan lain buat, bumi Tuhan yang kedua buat. Dia tak akan jadi sama. Ataupun satu bahagian daripada bumi itu dua-dua Tuhan buat. Mustahil. Dia mesti separuh-separuh je. Dia tak boleh satu benda yang sama dua kuasa buat. Mustahil. Boleh ya? Okey. Jadi satu benda yang sama dua kuasa buat mustahil. So separuh-separuh masih lagi boleh masuk akal lah. Okey, nak tanya. Kalau separuh-separuh buat, maknanya contohlah Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Boleh tak Tuhan A buat yang Tuhan B punya dan Tuhan B buat Tuhan A punya? Boleh tak boleh? Kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak buat? Yang mana yang lagi hebat? Satu Tuhan buat kedua-duanya atau dua Tuhan kau ambil kau buat bumi, kau buat langit? Satu Tuhan buat dua-dua lagi hebat, betul? Belum berapa minit ni? 10 minit ni? 3 minit 30 saat. Kita berhenti dulu insya-Allah untuk bagi laluan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Faham yang tu? Satu benda dua kuasa buat. Mustahil. Sebiji karipak dua orang buat.
Kalau dia kata aku buat kulit, kau buat inti, itu dah lain-lain. Benda yang sama. Dua orang buat. Mustahil. Kalau dia tak buat, dua buat kulit, mana separuh buat, dia buat, separuh dia buat, masih lagi lah lain. Ini yang dimaksudkan ni, satu benda yang sama, dua kuasa buat, itu mustahil. Dia mesti satu je. Sama ada kuasa si A yang buat ataupun kuasa si B yang buat. Dia tak boleh dua kuasa jadikan satu, tak boleh. Itu mustahil. Boleh okey. Kalaulah kita kata okey, dua kuasa, Tuhan A buat separuh, Tuhan B buat separuh. Jelas benda tu lemah. Kenapa dia tak boleh buat seorang-seorang dia? Kenapa nak kena ada yang kedua? Yang mana lagi hebat, seorang buat dua-dua ke atau bagi-bagi? Seorang boleh buat semualah yang hebat. Kenapa perlu ada seorang lagi? Itu kalau sepakat. Kalau tak sepakat, seorang nak adakan, seorang nak tiadakan. Aku nak buat matahari sebiji, aku tak nak buat matahari. Jadi tak? Apa jadi? Aku nak terbitkan matahari pada timur, tak, aku nak sebelah barat. Jadi. Sama ada dua-dua tak jadi, maknanya dua-dua lemah. Dua-dua jadi mustahil. Mustahil maknanya Tuhan kata aku nak jadikan matahari sebiji terbit sebelah timur. Yang ni kata tak, aku nak jadikan sebiji terbit sebelah barat. Boleh tak dua-dua jadi? Akhirnya jadi dua biji. Jadi dua biji. Dia tak jadi sebiji. Ini cerita sebiji. Mustahil. Atau dua-dua tak jadi, maknanya dua-dua lemah. So kod-kod mana pun mustahil. Ini dalil, dipanggil dalil iqna'i lah, simple, mudah ni je dalil. Kalau dalil yang lebih yang ilmiah, nanti kita bahas. Dia panggil burhanut tawarud dengan burhanut tamanu. Itu agak susah sikit lah, perlu kena fikir mendalam sikit. Tadi pun dia dah bagi tahu dah. Satu asar, dua muasir itu mustahil. Lemah. Mestilah. Dia punya penjelasan yang ilmiah macam ni. Semua makhluk mesti bertakluk dengan kudrah Tuhan. Bertakluk tu ada hubungan. Semua makhluk dia mesti ada hubungan dengan kudrah Tuhan. Tak ada yang terlepas daripada kudrah Tuhan. Okay, kalau ada dua Tuhan, so nak kita makhluk ni adakah separuh bertakluk dengan kudrah Tuhan A, separuh bertakluk dengan B? Lemah. Atau nak kata kesemuanya bertakluk dengan dua kudrah? Mustahil. Dia mesti satu kudrah bertakluk dengan semua makdur. Ini penjelasan secara ilmiah. Takut tak faham yang tu, saya tak bagi. Kalau sekolah di madrasah, beritahu yang tu lah. Mudah je kalau orang tu boleh faham. Tuhan, dia ada kudrah. Maka kudrah dia mesti bertakluk, mesti ada hubungan dengan semua makhluk, semua makhluk. Kalaulah maknanya ada dua Tuhan, sama ada separuh punya makhluk Tuhan A punya kudrah di bawah kuasa kudrah Tuhan A, separuh makhluk lagi berada di bawah kuasa kudrah Tuhan B. Lemah. Dia yang hebatnya satu semua. Okeylah, dua maknanya A bertakluk dengan semua, B bertakluk. Mustahil. Dua kudrah bertakluk dengan satu, mustahil. Kalau sepakat pun mustahil, kalau tak sepakat lagilah bercanggah lah. Tak nak sama satu yang kudrah yang akan jadi. Kalau tak jadi dua-dua lah lemah. Kalau jadi salah satu, yang itulah yang lebih layak jadi Tuhan. Faham? Macam tadi kan. Seorang kata nak bertakluk, maknanya dua-dua sepakat kata okay, dua-dua nak buatkan matahari dan terbit pada timur. Mustahil. Satu benda dua kudrah, mustahil. Atau satu saja
Yang ni tak bertakluk, lemah yang ni lah jadi Tuhan. Atau bercanggah, yang ni nak, yang ni pun tak nak. Mana satu yang jadi? Kalau dua-dua tak jadi, dua-dua lemah. Salah satu jadi, yang jadi itulah yang patut jadi Tuhan. Yang tak jadi, yang dia kudrah dia tak jalan. Tak payah nak jadi Tuhan. Tak boleh. Dia tak boleh. Faham sebab Tuhan, kalaulah kudrah itu tak bertakluk dengan semua benda, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tuhan dia punya kudrah dia mesti bertakluk dengan semua makhluk. Dan mustahil dua kudrah bertakluk dengan semua makhluk. Dia satu je. Akan jadi macam tadi. Kalau separuh-separuh lagilah lemah. Kenapa tak semua? Maknanya dia tak, bila kita tanya kenapa kudrah engkau tak mampu bertakluk dengan semua, tak boleh, itu takluk kudrah Tuhan lain. Kan? Lemah. Yang lain itu pun lemah, yang ni pun lemah juga. Dua-dualah, itu mustahil. Mustahil dua kudrah, satu makdur, mustahil. So tak boleh buat apa. Satu Tuhan juga. Kena ada satu. Dalil dia apa? Panjang lagi dia bahas, ini last saya bagi. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ayat Al-Quran. Allah sendiri yang bagi tahu. Tapi ayat itu, kalau orang tak betul-betul genius, tak faham ayat tu. Allah kata dalam Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maksudnya dua, la fasadata, pasti akan binasa langit dan bumi. Allah kata pasti akan binasa. Siapa yang kita faham daripada ayat tu? Maksudnya kalau ada dua Tuhan, kalaulah dia tak sepakat, apa jadi? Hancur alam ni. Ultraman dengan raksasa je hancur bandar Jepun kan. Nak apa lagi dua Tuhan? Lagi hancur. Betul? Budak-budak dia faham lah. Budak-budak cerita macam tu je. Dia faham lah kan. Betul? Hancur tak? Godzilla lawan dengan yang jahat tu siapa? Apa benda lah nama dia? Hancur habis bangunan semua. Betul? King Kong gaduh dengan Godzilla, apa jadi? Kong dengan Godzilla, hancur bangunan semua. Itu baru ni, kalau Tuhan dengan Tuhan gaduh apa cerita? Hancur. Allah kata, ni bukan Allah beritahu. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Pasti akan binasa alam ni kalau ada dua Tuhan. Malaysia ada berapa Perdana Menteri? Berapa sekarang? Pernah tak dalam sejarah ada 2 ke 3 Perdana Menteri serentak? Ada? Bagi je lah apa, dah gaduh-gaduh kan. Lantik Mahathir, Anwar, Ismail Sabri, siapa lagi yang nak. Bagi je lah 5 orang jadi Perdana Menteri sekaligus. Kenapa tak boleh? La fasadata. Hancurlah Malaysia macam tu. Betul tak? Tak boleh. Dia ketua satu. Perdana Menteri pun tak ada dua. Paling ada pun timbalan kan, kalau ketua ada, dia tak boleh buat apa. Dia tak ada je, baru timbalan ambil alih. 2 Perdana Menteri. Percaya satu dunia ada. Presiden ke Perdana Menteri ke ada. Satu negara 2 PM atau 2 agung. Ada? Tak ada. Itu pun tak boleh. Kalau 2 Tuhan lagi, bayangkan apa jadi. Wallahu alam. Sambung pada akan datang insya-Allah. Setakat itu apa yang baik daripada Allah Taala. Apa yang tak baik kena mohon salam, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Dan Allah bagi taufik kita faham, amalkan, sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.